Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini dialog anak muda dan kerjasama Undi 18. Kali ini kita bersiaran daripada Restoran Hakim di Seksyen 7 Shah Alam. Dan kali ini kita nak meraihkan Tahun Baru 2023. Bukan saja meraihkan cabarannya tetapi juga peluang yang ada bersama dengan anak muda yang bersiaran bersama kami di waktu ini. Hujung sebelah kanan kita ada Arvin yang merupakan tokoh belia negara 2022 juga, pengerusi MIYC Negeri Perak, dan di sebelahnya merupakan Amirah Muhammad, mahasiswa Universiti Malaya, dan kita ada pengusaha bakery Hawa di sini merupakan Ana Najia, dan ini merupakan ahli Parlimen Belia Malaysia, kebakarannya hubungan luar. Tapi kali ini nak cakap pasal cabaran belia, iaitu Abraham Ngam Liliang, ahli Parlimen Belia Malaysia, dan kita juga bersama-sama dengan Amanina Azril, pengasas bersama Idea Belia, dan juga freelancer Haziq Aiman daripada Design Consultant and Event Management. Dan untuk mulakan perbincangan kawan-kawan, cabaran tahun 2023. Kalau ikut kepada perbincangan orang-orang tua, katanya cabaran ekonomi. Tapi untuk orang muda, isu poket lah. Duit masing-masing, cukup tak cukup. So ada peniaga di sini, ada freelancer, ada orang politik di sini, ada mahasiswa. Tapi kita nak mulakan dulu dengan tokoh belia negara kita. Cukup ataupun tidak duit belia tahun 2023 ni? Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana memberi peluang dan ruang untuk berada pada petang ini. Bagi saya, anak muda sekarang ni memang dalam tekanan sebab dengan kenaikan harga barang, dan macam saudari tadi, bakery kan, telur tak ada kan. So banyak cabaran juga dan sudah pasti sebagai anak muda yang berada di peringkat akar rumbi memang tekanan tu ada. Sebab kita dah macam tak ada upaya dah dengan gaji minima 1,500 dan kita dah macam penat dan kita kena cari dah pula side income dengan izin untuk menyara keluarga kita. Contohnya anak muda yang berada di bandar kena hantar duit pula ke keluarga kita di kawasan luar bandar sebagainya. So memang penat. So itu pandangan pertama. Sebut pasal telur, kita akan cakap pasal kek nanti. Tapi kita dengar dulu pandangan-pandangan daripada NGO. Abraham, you punya pandangan berkenaan dengan cabaran 2023 ni. Cukup ke tidak duit untuk orang belia kita? Pada pendapat saya, tak kira ekonomi baik atau tidak baik, memang duit selalu tak cukup. Bagi saya, tetapi untuk sempena tahun 2023, pada pasca COVID, pada post-COVID ni, sebenarnya ekonomi dalam negara kita masih tidak tentu hala tuju dia lagi. Ini bukan disebabkan faktor dalaman negara Malaysia semata-mata, tetapi ini juga akan disebabkan dan faktor dia ada juga daripada isu antarabangsa, isu global. Yang mana termasuk peperangan antara Rusia dan Ukraine, yang mana termasuk penyekatan ekonomi di negara China sana dan sebagainya. Dan ini sememangnya adalah memberi persepsi kepada masyarakat bahawa dalam sepanjang tahun ini ekonomi berkemungkinan tidak akan baik seperti sebelum COVID dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi apa yang anak muda kita perlu buat ialah memang kita sentiasa kena belajar berbagai kita kena usaha untuk belajar menimpa ilmu sebanyak mungkin, terutamanya dari perspektif soft skill dan sebagainya, supaya apabila rezeki itu datang kita dapat merebut rezeki tersebut. Itu sedikit daripada saya. Antara orang yang merebut rezeki termasuklah Ana dan juga Haziq. Tapi sebelum kita pergi, Amanina, boleh berikan pandangan awal dari sudut pandangan dasar awam sebahagian daripada jawatan kuasa di bawah Idea Belia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi saya nak bercakap daripada perspektif pelajar lah, sebab saya sendiri merupakan seorang pelajar. Macam kita tahu, ekonomi sendiri dah makin teruk walaupun kita sekarang dalam proses nak tukar government, tapi macam apa yang Tengku Zafrul dah bentangkan bajet 2023 daripada tahun lepas, kita tahu walaupun terlalu banyak pertukaran dengan baru ni kita ada GE15, student saya rasa sangat tertekanlah dengan terhadap cabaran ekonomi ni. Sebab apa, kita tahu source utama student dapat duit lah kan. Student dapat duit utama sekali, saya rasa majoriti adalah daripada ibu bapa, betul tak? So kita orang ni memang rely sepenuhnya, saya boleh kata sepenuhnya kepada ibu bapa. Set aside untuk student-student yang dapat scholarship, sebab bukan semua student ada privilege untuk kita kata untuk dapat scholarship lah. Jadi bila kita tengok sendiri ekonomi ibu bapa dah merudum, so anak dapat banyak mana? Kita dapat banyak mana? So kalau nak kata student-student sekarang nampak pakai iPhone,
lavish, apa benda semua. Untuk saya sendiri, dengan pengalaman saya sendiri, percayalah, student pun kita ada juga kita punya inisiatif sendiri selain daripada kita nak bergantung harap kepada family and also sponsorship untuk kita survive throughout the economy of 2023 ni. Itu daripada saya. Terima kasih. Baik. So itu pandangan daripada NGO, memahami daripada konteks pembacaan lebih mendalam, pemerhatian lebih mendalam, tapi pastinya berbeza perspektif dengan orang yang berniaga, yang bekerja untuk mencari rezeki ini. Kita mulakan dengan isu telur. Niaga macam mana 2023 ni? Telur tu memang takkan habis lah sampai dari dulu sampai sekarang. Macam saya seorang peniaga, saya memang terkesan lah buat kenaikan harga barang yang sentiasa naik. Dalam masa 2 tahun saya buka kedai, harga barang sentiasa naik. Tak pernah turun, tak pernah kembali ke harga asal. Lepas tu sekarang peningkatan gaji minimum kan, itu bagi saya tak ada masalah. Masalah terbesar saya adalah kenaikan harga barang. Macam telur sebelum ni harga RM8 je sepapan, masa kita orang guna telur grade A. Sekarang dah jadi RM13.50. Dan sekarang harga bahan mentah lain seperti butter yang kita guna banyak, coklat, supplier baru je bagi tahu kami harga akan naik banyak lagi, mendadak lagi. So itu memang memberi kesan kepada kami lah. Sebab walaupun sale meningkat, kita tak rasa. Sebab harga barang semakin meningkat juga. Harga barang apa yang naik? Harga barang coklat, butter, whipping cream, benda-benda yang kita guna banyak dalam pembuatan kek. Tapi itu menjejaskan perniagaan. Menjejaskan perniagaan sebenarnya. Sebab kita kena selalu buat sale yang banyak. Tapi kita nampak sale banyak, tapi sebenarnya untung tetap sama. Tetap sama dekat takat tu sebab harga barang tu kita kena cover balik. So itu berkenaan perniagaan yang bersifat makanan lah. Tapi Haziq punya pengalaman berbeza. Yang mana bukan benda-benda yang bersifat fizikal, lebih kepada skill. Kongsikan sedikit Haziq. Okey, baik. Secara asasnya, saya sebagai seorang designer lah. So saya pun sebagai seorang freelancer. Jadi saya nampak keadaan sekarang ni, ramai kawan-kawan saya yang diberhentikan kerja. Selepas pasca COVID, semua diberhentikan kerja kebanyakannya. Dan kita dalam satu fasa nak mencari kerja. Jadi apa yang saya cuba beritahu kepada kawan saya yang lain, yang mana mereka ada skill. Jadi tak perlu untuk tunjuk, tak perlu untuk kita hasil untuk cari kerja. Kita perlu start sekarang. Tapi kena ada kawan-kawan yang menarik. Yang contoh kita ajak join sekali, build a team. Itu adalah satu perkara yang saya rasa itu yang saya ingin cadangkan lah. Macam mana-mana kelompok-kelompok mahasiswa ataupun kelompok-kelompok yang dah berkejaya, tapi bila hadapi masalah sebegini, kita build team, kita buat something new. Sebab apa? Sebab freelance ni tak terikat kepada company. Jadi orang kata apa, kerja 9 to 6 tu kan. Jadi bila designer ni, kadang-kadang waktu 2-3 pagi tu baru ada idea tau. Jadi waktu itulah kita rasa macam kita cuba combine idea kat situ, kita cuba untuk cari solusi. Sebab saya rasa itu dari segi sudut freelance, dari sudut pekerja-pekerja yang mencari rezeki berdasarkan kepada event-event tertentu, berdasarkan kepada kerja-kerja tertentu. Tapi untuk tujuan ketebusan, Haziq freelancer. Okey. Saya namanya, tapi ada juga syarikat. Ada yang mana juga. kalau dari segi data kerajaannya, bila ada syarikat didaftarkan, maka pendapatan itu akan diisytiharkan. Jadi dah tak termasuk dalam angka kerja sektor informal. Ya. Kerja informal ni macam kalau kita jual kulit pisang tapi tak daftar kerajaan, so tak diisytiharkan harga tersebut. Jadi untuk tujuan penjelasan kepada anak muda kita, apa kebaikan sebenarnya ada syarikat? Orang ingat macam freelancer asalkan duit, cukup makan, pergi Bali seminggu, balik Malaysia, kamu kerja balik. Betul. Sebab kita fikir dalam jurang, kita fikir dari masa ke depan. Masa depan sebenarnya setiap perkara yang kita buat, contoh dapat job daripada sektor-sektor kerajaan, contohnya dapat job. Dan sektor-sektor kerajaan perlu ada akaun yang valid untuk kita transfer, untuk pihak kerajaan transfer. Jadi kita sebagai freelance sekalipun, kita perlu ada satu konsep validation lah dengan adanya company, dengan adanya SSM. Jadi bila adanya SSM, dan dia adalah satu tiket untuk kita dapat projek-projek yang perlukan audit, contoh. Itu adalah target kepada freelance, yang mana kita kalau boleh adakan SSM sebagai satu validation tiket supaya kita boleh buat kerja tanpa masalah lah sebab benda tu. Sebab kadang-kadang masuk di poket ni kadang boleh kita ada 3-4 orang kawan, kadang boleh kelam. Orang kata buat macam tu lah. Ya. So, kita berbalik kepada permulaan kita semua. Kita berkongsi perkara yang sama, iaitu kita bermula daripada IPT. Kita bermula daripada zaman belajar. So, Amirah sendiri lepas dengar pandangan daripada tokoh belia, daripada ahli parlimen belia, kita ada peniaga dan juga pengusaha ketika ini, adakah boleh menangkap apa yang disebut oleh mereka sebagai seorang mahasiswa?
Maksudnya saya boleh relatable benda tu. Macam kita cakap pasal, macam kalau saudara ni cakap tadi, di pasal sektor pekerjaan. Macam anak muda ni still lagi menghadapi masalah pekerjaan. Tapi yang saya faham pada soalan pada awalnya, kos sara hidup pada ekonomi 2023 ni, cukupkah untuk anak muda survive dengan kos sara hidup sekarang? Maksudnya daripada saya sendiri sebagai mahasiswa UM, daripada perspektif pelajar sendiri, saya tak boleh nak kata cukup benda tu sebab terlalu banyak perbelanjaan dan benda itu sendiri dia bergantung pada pelajar tu sendiri. Kerana setiap pelajar dia mempunyai background family yang berbeza, dia mempunyai kumpulan pendapatan keluarga yang berbeza. Ada juga pelajar yang datang daripada kumpulan B40, M40 dan T20. Dan di UM sendiri, saya boleh bagi perspektif di universiti saya, kita ada masalah penempatan pelajar. So bila ada masalah penempatan pelajar, tidak semua pelajar mendapat penempatan di kolej. Kita dapat tahu kalau penempatan di kolej ni kos sara hidup akan lebih rendah. Tetapi bagi pelajar yang tidak mempunyai pilihan, tidak mempunyai penempatan, mereka terpaksa menyewa di luar kampus. Dan itulah yang timbulnya permasalahan kos sara hidup yang tinggi. Jadi di sini saya nak kata pelajar luar kampus akan menghadapi masalah kos sara hidup ni lebih sukar berbanding dengan pelajar dalam kampus itu sendiri. Sebab mereka masih boleh survive. Tapi kalau untuk pelajar luar kampus, mereka perlu berfikir lebih jauh dari segi pengangkutan lagi untuk pergi ke kelas. Tapi kalau dalam kampus sendiri, kita ada bas sediakan. Tapi kalau di luar, mereka kena fikir pengangkutan, kena fikir makanan. Kalau dalam kolej di universiti sendiri, kita ada subsidi lah daripada universiti, daripada kerajaan. Mereka ada dapat mengurangkan kos-kos perbelanjaan bulanan. Tetapi kalau untuk pelajar luar kampus, itulah. Saya memberi daripada perspektif pelajar di dalam dan di luar kampus. Ada peratusan di dalam kampus, luar kampus? Boleh dikatakan pelajar, saya tak ada data yang secara tepatnya, tapi boleh dikatakan like around 60% juga yang tak dapat college, tak dapat penempatan. Disebabkan peratusan kemasukan pelajar baru, iaitu pada tahun sesi baru-baru ni, kemasukan pelajar baru terlalu ramai. Sehingga penempatan untuk pelajar-pelajar senior tidak diberikan keutamaan. Itulah yang menjadi permasalahannya di situ. Nak kongsi ke angka pelajar yang duduk di luar kampus berapa ramai berbanding yang dalam kampus di college? Okay, 60-40? lebih kurang kalau di UiTM Shah Alam lah. Kalau sebab college dekat UiTM Shah Alam kita tahu kita ada internal college dan ada juga college yang ditempatkan di luar. Dekat bahagian section 2. Saya boleh kata lebih kurang 40% je kot yang duduk dalam. Okey. Dan 40% duduk dalam, so lebihnya duduk di 60% luar. Sebab memang student sangat-sangat ramai dan kita tahu daripada kita tengok bilangan bas sendiri yang keluar masuk untuk kira ambil student daripada route rumah yang kira yang duduk di luar ni, bas yang keluar ke UiTM lagi banyak daripada bas yang memang dalam dah sedia ada internal dalam UiTM. So kita memang nampak dekat situ memang evident student memang lebih ramai di luar lah, saya boleh kata lebih kurang. So berdasarkan 60%. penjelasan itu, saya nak bangkitkan soalan ini. Saya minta Aven dan juga Abraham berikan tumpuan ya. Saya nak tanya pada student kita, iaitu berkenaan dengan yang tertekan ni ialah 60%. Itulah tertekan ke mereka dari sudut perbelanjaan dan juga kos sara hidup? Bagi saya mereka tertekan. Disebab itu, kita akan ada sentiasa ada platform untuk pelajar ni meluahkan permasalahan mereka. Macam kita ada kesatuan pelajar di universiti kita. So kesatuan pelajar ni yang akan memainkan peranan macam apa permasalahan yang berlaku pada pelajar. So biasanya ada kesatuan ni mereka akan mencari inisiatif untuk bagi bantuan wang poket ataupun bantuan makanan kering. Bantuan-bantuan sebegitulah yang dapat membantu untuk mengurangkan beban student ni. Jadi student-student ni mereka, saya tidak boleh katakan mereka terlalu berharap kepada kesatuan pelajar, tetapi mereka akan bergantung sedikit lah selain daripada direct daripada pendapatan keluarga mereka sendiri. Okey, Aven, Abraham tertekan. Dan saya tanya dari sisi satu lagi, Amarina, tertekan ke pelajar di Malaysia ni? Dari sudut kos hidup? Dan memang saya kata sangat tertekan lah sebab macam tadi sendiri saudara Amira kata dekat UiTM kita dekat mana-mana universiti kita ada banyak fakulti, kita ada banyak dan memang different background. Memang expenses daripada satu student ke satu student tu memang vary. So kalau kita tahu memang senang kata kos-kos yang mahal lah kita boleh kata macam budak-budak architecture, budak-budak engineering dengan FYP dengan budak-budak yang kebanyakannya buat tesis dengan FYP lah, budak-budak yang buat coursework dekat situ je dah banyak makan kan. Kita bukan nak sembang soal utility lagi, kita nak sembang soal sewa rumah di luar, kita transport lagi. Kita punya perbelanjaan sebagai seorang pelajar tu sendiri dekat universiti dah memang tertekan
dengan campur lagi kos yang tak cukup, memang sangat tertekan lah. Saya pun tertekan lah. So, sabar. Bila tertekan sangat. Tapi setakat ini kita establish bahawa mahasiswa tertekan. Tetapi ada data IKPK mengatakan pengurusan pembelanjaan di kalangan orang muda ini lebih parah. Mereka tak ada simpanan, mereka banyak berhutang, menggunakan kredit kad dan juga sekarang ni aplikasi pun boleh bagi hutang kepada semua kan. So, mereka kan tertekan. Tapi mereka sendiri belanja tidak berhemah. Apa komen Arvin dan juga Abrah? Kita mula dengan Arvin. Dia secara jujurnya Irfan, is based on lifestyle. Dia sebenarnya kita perlu bezakan dengan dua benda. Yang pertama, apa itu keperluan dan apa itu kehendak. Kalau keperluan tu perkara wajib, contoh telefon bimbit. Itu keperluan asas untuk hidup. Tetapi apa yang menjadi kehendaknya, kita pilih brand. Contohnya iPhone. Baru-baru ni iPhone 14 Pro dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita dalam dilema, kadang-kadang kita pun nak rasa confident. Ya, kita nak keluar contohnya pakai kasut. Boleh je kita beli kasut dekat tempat yang biasa, tetapi kita tengok brand. Kehendak. Bukan keperluan. So, kita perlu berdiri di bumi yang nyata ya. So, saya rasa kadang-kadang kita tertekan lah. Tetapi end of the day, it's a matter of choice. Kita nak ke arah kehendak atau keperluan. Sabar Mira, sabar. Tapi kita perlu kasih kejelasan lagi. So, untuk itu apa yang boleh kita buat ya? Adakah soal bantuan insentif kepada belia harus teruskan untuk pastikan bahawa mereka ni belanja secara berhemah, bukannya dapat katakan bantuan untuk belia kemudian disalurkan kepada benda yang tak berkaitan. Saya rasa bantuan ni dia belia ni pun dia boleh diagihkan kepada beberapa kategori sebenarnya. Belia bandar, belia luar bandar, belia bekerja, belia tidak bekerja. Dan macam tadi pun ada belia yang jadi usahawan, ada belia yang menjadi penganggur. Bagi saya insentif untuk membantu belia itu perlu diteruskan. Cuma kadang-kala kita lihat ya, ada juga bantuan diberikan kepada belia yang berniaga contohnya, bantuan modal contohnya. Tetapi kita perlu kurangkan birokrasi. Sebab kadang-kala macam pengusaha tu, macam saudara tadi, ada kebanyakan belia tak ada SSM. Ada kebanyakan belia juga tak ada sedia berhad dan sebagainya. So bagaimana nak bantu belia sedemikian? So apa yang saya rasa, bantuan perlu diteruskan. Cuma kita perlu ada satu solusi drastik bagaimana untuk membantu belia pula yang kurangnya pendedahan tentang dokumentasi sebagai contohnya. Janganlah terus tolak mereka sebab tak ada dokumen yang patut dia ada kan. So saya rasa perlu ada halusan dari segi pemberian bantuan tersebut. Pasti saya dengar setuju tu, tapi silakan berkenaan dengan mereka kena tekan, tapi soal perbelanjaan itu. Bagi saya sebenarnya tadi kita sudah dengar banyak berkaitan dengan perspektif anak muda yang berniaga dengan mahasiswa-mahasiswa SISP. Jadi bagi saya mungkin akan memberi pendedahan sikit berkenaan dengan belia awam yang berkemungkinan mereka tidak melanjut pelajaran di universiti. Mereka cuma pelajar sampai SPM dan mereka tidak berhasrat untuk sambung pelajaran. Sebenarnya terdapat ramai anak muda kita, belia kita sebenarnya mereka ada yang kerja sebagai influencer, ada yang memang kerja dalam sektor gig ekonomi sebagai Grab for Panda dan sebagainya. Jadi dari segi perbelanjaan memang selepas kita ni berusaha dengan gigih, kita berusaha untuk mencari rezeki, memang kita kadang-kadang kita akan terikut juga dengan kehentakan. Sebab kita kata kita dah usaha banyak, tetapi takkanlah kita nak beli sesuatu yang kita suka tu tak boleh. Tetapi oleh itu saya kena memberi saranan kepada anak muda kita. Ikut hati, badan binasa. Jadi kadang-kadang kita terpaksa kena korbankan apa yang kita hentak tu, tetapi kita kena kembali dan mengutamakan apa yang kita perlu. Sebagai contoh, kita kena bagi sekiranya kita ada rezeki lebih. Saya bagi satu contoh. A dengan B, pilihan A dengan B. Yang A dia ada parking ni, nak beli iPhone ke ataupun B? Pilihan kedua B. Bagi tu tersebut kepada mak ayah. Anak muda kalau bagi saya pun, kalau ikut hati mesti saya pilih A. Tetapi kalau kita fikir berkenaan dengan status ekonomi keluarga kita, dan kita ingin kalau kita nak jaga keluarga kita, jaga adik-adik kita, mungkin dari situlah saya akan pilih pilihan B. Tapi belia tak boleh buat ketika ini secara majoritinya tak pandai lagi buat keputusan itu. Bagi saya kurang setuju. Hal ini kerana
pada PIU 15 kita sudah boleh nampak kerajaan sudah bagi belia-belia yang dari umur 18 sudah boleh mengundi. Bermakna belia kita sudah matang dari umur 18. Dan sekiranya kata anak muda tidak matang untuk membuat keputusan, sebenarnya ramai lagi yang umur 40 ke atas dia tak boleh buat keputusan dengan tepat. Ramai juga yang umur 40 ke atas kalau bagi dia kehentak dengan keperluan, dia akan pilih kehentak juga. Itulah sebab kalau dalam statistik kerajaan ramai yang bankrupt, dan dalam populasi Malaysia kita ini yang untuk dewasa yang bekerja sekurang-kurangnya 50% yang simpanan dia lebih kurang daripada RM1,000. Itu sedikit. Ya. Amira nak jawab ke? Tadi tak terbakar ke dengan penjelasan Arvin tadi? Saya tak ada pun nak kata saya terbakar sebab it kinds of relatable yang sangat-sangat. Memang student sekarang memang dia macam tu. Dia tak boleh bezakan keperluan dan kehendak. Memang dia orang akan tengok brand. Macam kita tengok sendiri, student memang kalau dari segi pemilihan phone pun, dia orang akan pilih brand. Jadi isu kata tekanan tak tekanan ni atas macam simpanan dia orang sendiri, itu atas how dia orang macam manage dia orang punya duit sendiri. So kalau dia orang manage nak gunakan duit tu ke arah benda tu, so dia orang kena bersedia untuk menghadapi pada saat yang duit akan kurang tu nanti. Akan sampai saat tu sebab dia orang sendiri yang merisikokan wang untuk berbelanja lebih ke arah tu. Antara orang ataupun kumpulan yang sentiasa berhadapan dengan situasi itu peniaga lah. Dan kita nak tanya juga sebab disentuh berkenaan dengan pengurusan perbelanjaan belia yang harus ada SSM sebagai contoh untuk berikan bantuan. Juga tadi sebut tentang kehendak dan juga pilihan soal perbelanjaan dari sudut pengusaha yang mana lebih banyak aktif di atas media sosial. Adakah juga berhadapan dengan situasi yang sama, terpaksa milih lifestyle perniagaan yang estetik berbanding dengan survival perniagaan itu sendiri? Okey, saya sebagai seorang peniaga, saya kena pilih dua-dua sebenarnya. Estetik itu sebab kita nak tunjuk pada customers kita, kita tunjuk kepada followers kita yang kita ni boleh meyakinkan dia orang untuk beli produk kita. Sebab kalau survival tu pun sama juga sebenarnya. Sebab macam saya sendiri, sebagai usaha, saya ada income saya sendiri. Tapi yang orang tak nampak, permulaan perniagaan tu kita kena rolling modal sendiri. Dalam masa setahun berniaga pertama tu, saya tak ambil gaji sendiri. Saya betul-betul pastikan income kami cukup untuk bayar pekerja. Sebab pekerja saya sendiri pun lepasan SPM, kebanyakannya lepasan SPM, diorang pun tak sambung belajar sebab fikirkan kos kehidupan waktu belajar tu sendiri. So kalau macam tadi kan kita cakap tentang pelajar pilih kehendak atau keperluan. Saya rasa sebenarnya ramai lagi pelajar yang memang tak boleh pilih. Diorang tak ada pilihan sebenarnya. Sebab sebelum ni pun saya pun seorang pelajar. Saya sendiri lihat kawan-kawan saya yang dari golongan B40 especially, diorang tak ada pilihan. Duit pembelanjaan seminggu dalam RM50 tinggal di Kuala Lumpur. Macam mana? Sehari sekali je makan. So diorang tak ada pilihan. So duit poket tu memang tak cukup sebenarnya. Even sampai sekarang kos sangat semakin meninggi, itu memang sangat affected lah untuk mereka. Dan saya seorang peniaga, saya cuba sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin untuk bagi sebanyak mungkin kepada pekerja saya sebab diorang pun anak-anak muda. Diorang pun ada kehendak diorang sendiri. Saya tahu ada yang nak beli kereta, ada nak beli handphone sebab itu keperluan mereka sebenarnya. Sebab sekarang ni kebanyakan mereka guna motor. Taiping pula selalu hujan. Saya ada kedai di Taiping selalu hujan. So sebenarnya kereta tu satu keperluan untuk mereka. Sebab kesian tengok diorang balik naik motor basah-basah apa semua kan. Kesian. Tapi macam mana? Sebab kos sekarang sangat tinggi, saya seorang peniaga nak bagi lebih pun tak termampu sebenarnya. Saya sendiri pun terpaksa pilih keperluan daripada kehendak. Kita nak bercuti ke luar negara ke apa semua tak pernah lagi. Baru-baru ni je kita dah berniaga 2 tahun barulah mampu nak bawa pekerja kita semua ke Hanyang. Itu pun dekat Hanyang je lah. Sebab kita nak bagi semua merasa kehendak yang diorang tak pernah merasa sebelum ni. Tapi perniagaan, kita data daripada SSM, tidak kurang daripada 70% perniagaan baru buka tak cukup umur 5 tahun dah gulung tikar. Betul. Mungkin sebab soal pengurusan perbelanjaan. Adakah itu juga realiti yang dihadapi peniaga-peniaga muda kita? Betul. Apa yang saya lihat ramai sebenarnya yang buka perniagaan secara tergopoh-gapah. Diorang tak ada financial planning yang betul. Diorang rasa duit untung tu adalah duit diorang sendiri. Tak boleh. Kita kalau berniaga, duit keuntungan tu duit company. Kita kena fikir duit yang masuk tu bukan duit kita. Kalau kita layan sama duit kita, memang habis duit tu. Sebelum ni pun sendiri, saya rasa macam bila masuk keuntungan tu, waktu tak ada pekerja lagi, kita rasa macam mewah lah. Rasa mewah. Masuk 7,000 sale. Banyak 7,000 sale seminggu. Banyak. Sekarang 7,000 tu nak bayar duit gaji pekerja macam mana kan? So bila kita ada komitmen, kita tahulah macam mana nak bahagikan financial kita tu sendiri. Dan sekarang ada banyak sebenarnya apps untuk kita tengok our tracking, our spending tracking kan, kita nak track our spending. Kat situ memang sangat penting. Saya sendiri nak bayar duit RM1 pun saya masuk dalam apps tu sendiri sebab kepentingan urusan wang tu sendiri.
Baik, kita kembali selepas ini. Antara lain kita akan dapatkan jawapan daripada Haziq. Tadi anda dah kongsikan bahawa dalam pengurusan syarikat itu harus ada perancangan kewangan dan tak boleh tubuh syarikat dengan tergubah-gubah semata-mata hanya itu trend. Jadi Haziq lepas ni akan kongsikan dengan kita, adakah beliau berhadapan dengan situasi yang sama sebab dia seorang saja freelancer. Jadi kita akan kembali selepas ini untuk Darah Muda. Kembali dalam dialog anak muda dan kali ini kita bersiaran daripada Shah Alam Restoran Hakim sebut tentang cabaran dalam tahun 2023. Tapi kita juga sebut tentang peluang. Tapi sebelum sampai ke topik itu, nak tanya Haziq, sebenarnya kita janjikan. Ada pernah berhadapan dengan situasi mulakan perniagaan freelancer, duit banyak, perancangan tak ada. Pernah berhadapan dengan situasi itu? Pernah berhadapan dengan situasi itu? Sebenarnya kalau ikutkan kira itulah perkara yang dialami sekarang. Cuba ceritakan pengalaman. Sebab kalau ikutkan cakap saudara Abang tadi kan, ramai orang setuju di luar sana berkaitan dengan freelance perlu diberikan pendedahan berkaitan dengan macam mana nak handle, nak adakan bisnes sendiri dan sebagainya. Jadi bagi saya sekalipun nak adakan satu perkara yang baharu. Sebab kalau ikutkan ramai je graphic designer, contoh ramai je designer. Sebab dalam designer pun ada arkitek, ada graphic designer, ada interior design. So merangkumi pelbagai aspek skill yang dalam bidang kerjaya ni. Jadi kadang-kadang saya berhadapan dengan contohnya sebelum ni saya buat event. Satu event kita buat design staging dan sebagainya. Dan apa permasalahan yang wujud bila bercakap mengenai contoh berkaitan dengan duit keluar masuk. Bila duit keluar masuk, jadi mereka perlu untuk verify benda tu sama ada kita ni layak untuk terima duit dalam jumlah yang besar ataupun tak. Sebab apa? Sebab kawan saya yang kita buat sekali, lebih kurang 2-3 orang, dan kawan saya dapat satu job yang mana cerita dia syarikat sekarang ni nak ambil mudah. Ambil mudah, kita hire freelance, bayar murah dan terus dapat. Dan itu sebenarnya perkara yang kita bagi freelance kita rasa seronok. Tapi secara asasnya bila dapat duit dalam jumlah yang banyak, 40,000 dalam satu akaun saya, tiba-tiba datang surat dekat rumah. Kenapa datang surat dari LHDN? So kat situ pun menjadi salah satu tanda tanya. Macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Jadi apa yang saya cuba buat sekarang dari segi projection, ada fokus. Contoh freelance kadang-kadang dia akan fokus kepada pekerjaan yang rasa okey kali ni saya boleh makan. Contoh pekerjaan saya boleh makan. Okey, dia akan buat satu projection sama ada projek ni berapa dia boleh makan. Contoh, saya kata projek ni boleh makan sebanyak 50,000. Jadi dalam 50,000 ni ada berapa orang? So ada 3-4 orang ahli kumpulan dia. So bila buat 4 orang satu kerja yang bernilai 50,000, jadi bila dapat jumlah tu kita kena ada satu proper account lah. Sebab tu saya cakap tadi, saya gunakan SSM tu supaya adanya account bank yang ada syarikat. Itu. Tapi konteks secara kerjanya kita tak termaktub kepada 96. Kita ada event kita buat, kita join, kita have fun. Kita kadang-kadang waktu pagi-pagi tu kita rasa macam kenapa kita tak boleh nak buat kerja sekali kan. Tapi kita kena duduk sekali, kita buat something yang best. Contohnya saya pergi, contoh kita pergi trip contoh dekat Dada Baik. So kat Dada Baik ni kita nak bincang projek 50,000. So kat situ kita buat kerja. Jadi kat situ otak dia dapat idea, mandi air terjun kejap, lepas tu naik atas balik buat kerja balik. Sebab live macam tu yang kita seronok tau. So bila lepas daripada kita dapat the whole amount tu kan, kita dah boleh tahu okey ni boleh makan berapa, kita boleh makan berapa lama. Macam contoh 5 bulan. Jadi dalam tempoh 5 bulan tu kita dah ada contoh kita nak bayar sesiapa ataupun sebelum ni kita ada outsource dan sebagainya. Jadi kita boleh tanggung kos tu. Kita boleh pergi berjalan ke apa kan. Orang kata macam kita termaktub kepada kena minta annual leave dan sebagainya. Tapi kita orang designer yang freelance dan sebagainya, kita ada satu perkara yang kita boleh ambil orang kata apa, ambil peluang. Kita pergi ke satu tempat yang kata macam tengah hype sekarang. Kita pergilah. Kita ada amount, kita ada duit. Tapi perkara yang sangat meresahkan freelance ni ialah
kesinambungan projek selepas tu. Selepas 50,000 tu apa lagi? So apa lagi tu dia bukan plan sebulan 2 bulan. Kita tengah buat projek 50,000 dah kena cari dah. Nak buat projek apa pula selepas ni kan? Tapi Haziq belajar daripada mana Ya? Belajar daripada mana? Belajar daripada Kena buat mana? planning lah, daftar carikat lah. Sebenarnya itulah berdasarkan pengalaman sebenarnya. Tapi kebanyakan kawan-kawan saya lain saya kadang-kadang sedih. Sebab apa? Sebab kat luar sana pun saya rasa mereka juga setuju dengan apa yang saya ingin katakan. Sebab apa? Sebab seolah pada hari ini kawan-kawan saya yang lain diberhentikan kerja dan ingin bermula dalam satu arena baru. Arena baru yang mana semua kita kena handle. Jadi kat situ kadang-kadang dia orang tak tahu nak cari A ni di mana. Kan perlukan A, B, C, D. Jadi A ni tak tahu, terus lenjan, terus tembak ke D. Itu kadang-kadang bermasalah. Baru jalan dah terpaksa untuk orang kata apa dah tak boleh nak buat dah. Kena cari benda baru. Haziq ni kau tak berhenti. betul lah. Apa ya? Kita bagi kota pada orang lain pula. Risau kita. Tapi kita bagi pada Madinah. Sebab dengar penjelasan daripada Haziq tu sendiri berkenaan dengan nak ajar A, B, C, D kepada belia. Dia kadang-kadang mereka tak dapat info tersebut. Dalam Madinah juga ada kawan-kawan daripada luar negara juga. Apa yang boleh kita buat ya supaya soal maklumat, kata sampaian maklumat yang lama dah kita bincang. Tapi apa yang boleh kita buat supaya tahun 2023 ni, kalau ada yang nak jadi freelancer macam Haziq, mereka boleh berjaya. Bukannya mula dapatlah 10,000, 20,000, lepas tu ikut. Sebab tak ada perancangan keluar. Betul. Saya rasa permasalahan utama lah dalam, saya boleh kata yang umur-umur saya ni lah kat 20, dalam kelompok 18 ke 25 ke 27 macam tu. Dia ada kita panggil satu lifestyle creep tau. Sekarang bahasa dia lifestyle creep. Lifestyle creep ni, lifestyle yang macam ni lah. Yang bila mana ada satu sukses yang besar dapat kepada kita ataupun community kita, kita rasa sangat selesa. Sama, benda ni same applies juga untuk dekat universiti pun. Maksudnya, dah selesa, dapat contoh macam saya sekarang tengah mohon untuk tajak MARA kan. Sekali dapat, nanti yang dah baru punya ni MARA lebih kurang 1,000. Yang dekat luar negara pun dah naik. Kadar tajaan pelajaran negara pun dah naik. Mula-mula dapat tu macam happy lah. Macam ni, 50,000 sekali dapat. Tapi dalam jangka masa nak menunggu dapat lagi 1,000 tu lagi. Kalau macam PTPTN pula, perbezaan dia dapat mengikut semester, kalau macam MARA dapat mengikut bulan, sama je. Saya rasa benda ni, konsep ni applies the same sebagai macam freelancer. So, apa yang saya rasa like youth ataupun like belia nowadays, like macam kita nak bincang pasal lack of info, lambat catch up pasal teknologi ni semua, saya rasa adalah satu alasan. Ni memang satu alasan, kan? Kalau kita boleh nak try hidup lavish, devices kita memang dah up to date apa benda semua. What's more? Itu adalah untuk you yourself untuk ponder, saya rasa. Macam kita tak boleh nak salahkan keadaan kemajuan teknologi, kita tak boleh nak salahkan lambat dapat info apa benda sebab sekarang dunia memang dunia IT. Saya percaya kalau kita kata dalam 100% golongan belia tu lebih kurang 70 ke 80% semua dah ada kita kata acknowledgement mengenai apa-apa saja career, bidang freelancer ke, private sector ke, government sector ke. Jadi itu semua saya rasa alasan untuk kita ni ketinggalan di belakang, untuk anak muda ni ketinggalan di belakang. Sebut tentang pekerjaan. 1,500. Sekarang tu gaji minimum. Arvin nak cadang 1,800. Setuju tak setuju? Setuju. Sebab saya sebelum ni pun saya kerja, saya cuti semester 3 bulan, saya tak masuk sebagai part time. Saya masuk sebagai full time dekat retail. So saya kira kerja like 1,500. Lepas tu kita OT kau-kau, kita kira sampai dekat kalau macam saya pula kerja retail, lepas saya pindah pula admin, saya OT ada sekali satu bulan tu sampai lebih kurang 97 jam. Tengok-tengok 2,100. Saya macam mana kira kan? So kita macam budak-budak muda sekarang ni kan, bila kita tengok reality sendiri, study penat-penat, ambil course susah kan, dapat degree, ada yang sambung like master apa semua, tapi itu reality kerjanya. Sebab tu budak-budak sekarang ni malas. Bila diorang dah nampak outcome yang macam tu, nampak outcome yang macam tu, terus semua nak switch. Lepas tu nak switch ke freelancer, memikirkan freelancer ni akan sentiasa dapat
rezeki yang bergulung-gulung lah orang kata kan, sentiasa ada kan. Tapi sendiri tak tahu, tak ada info mengenai macam mana susahnya hidup sebagai like entrepreneur and also like freelancer. That one saya leave to all the youth here untuk ponder about like how do we fix ourselves. Kita tak boleh nak salahkan the society and also the government. It's you yourself yang kena buat the first step untuk change your life. Abraham akan ponder on that right now, not later. Tapi untuk sambut apa yang Amirah sebut, Amirah setuju dengan kenyataan itu 1,800. Cukup atau tak cukup, satu hal. Yang keduanya, soal lifestyle. Gaji minimum tu sendiri. Ya, saya gaji minimum dan juga trend anak muda sekarang ni boleh tengok, oh influencer, gaji banyak, sekali dapat job, kaya, naik Chevrolet. So, adakah itu satu isu yang besar? Okey, saya nak sentuh pasal influencer tu sendiri. Sebenarnya kita memang tengok semua benda ni sebenarnya dia actually indah khabar lah daripada rupa. Kita tengok influencer ni, diorang dapat gain banyak dengan hanya menggunakan diorang punya the way they talk, the way they promote, the way they macam makeup ke apa something. Dia nampak indah. Saya pun macam pernah terfikir, baik tak payah belajar, baik aku jadi influencer. Like macam Amalina cakap, kita belajar susah-susah. Kita guna otak kita. Gaji 1,500. Guna kos yang banyak untuk belajar, tapi at the end bila dah dapat degree still hadapi masalah pekerjaan. Still lagi ada masalah pengangguran dalam kalangan anak muda. And dekat sini banyak orang betul akan beralih ke arah freelancer. Tapi sama juga, bukannya sekadar indah khabar dari rupa. Freelancer ni juga dia ada tahap proses dia. Dia mengikut skill masing-masing. Adakah skill itu ada high demand di pasaran? Adakah orang nakkan benda tu? Kalau setakat freelancer, kadang-kadang kalau servis macam servis lipat baju, servis assignment helper, this is kind of the freelancer juga sebenarnya. Even Grab, Shopee delivery punya tu semua freelancer. Tapi benda tu ada demand ke tak? Kalau delivery punya services, kita nampak ada demand dekat market. So boleh go ahead. Tapi how long they can survive with that? Sebab terlalu banyak orang involved dalam that sector. So terlalu banyak orang. So macam there is more supply than demand. Macam mana? Tapi nak fikir macam mana ya, sebab mahasiswa tengok gaji sikit. Tapi lah, kita kena cari kerja yang stabil lah. So, when you develop your experience, your gaji juga akan meningkat. Tapi tak dalam masa yang sama, bukanlah nak menidakkan tak boleh jadi influencer tu. Dah ada influencer sebelah ni. So, macam mana? Itulah tu. Maksudnya macam mana? Supaya mahasiswa boleh buat keputusan yang betul. If you want to be influencer, you be a real influencer. Bukannya setengah jagung, betul, terus tinggal. Nah, itu betul. Itu berdasarkan komitmen masing-masing dan berdasarkan minat tu sendiri kan. Kalau betul, you want to be an influencer, you tak nak kerja under government, you tak nak kerja under yang basic minimum punya gaji which is 1,800, tak nak pergi under that, you want to go as a influencer, as a freelancer, then go ahead. Tapi komitmen tu penting. Okay. You kena macam long term punya benda. Dia bukan just short term and then just you go and then stop. Kalau macam tu memang kita gain something lepas dah dapat untung. Contoh, you jadi influencer, masa tu benda tu tengah trend. You jadi influencer on that time. Tapi benda tu tak bertahan lama. You terlalu macam selesa dalam keadaan tu. You selesa dalam keadaan tu, you stay in that comfortable punya tu, and then lama-lama tu you tengok benda ni makin drop, makin tak ada orang minat dah ke arah benda tu. Masa tu lah masa kejatuhannya. That's why macam Haziq ada cakap, kita kena ada plan ahead. Kita tengah selesa dengan benda ni. Saya sedap lah dengar macam income RM50,000 masuk, dia macam terlalu banyak kan. Tetapi dia kena fikir lepas tu macam mana dia orang nak survive. Dia orang tak boleh guna sepenuhnya RM50,000 tu gone terus pergi travel, tak boleh. Dia orang macam Ana pun ada cakap, macam kalau dapat keuntungan daripada jualan, kena fikir dulu untuk upcoming punya modal kan. Dia kena macam tu. So, apa-apa pun planning kena penting, planning kewangan, and kena fikir juga apa yang akan berlaku in future, not just macam selesa dalam keadaan yang sekarang. Okay. So, ada dua isu kat sini, cara pendapatan secara influencer, secara freelancer, dan yang keduanya gaji minimum. Untuk dua, Aven dan juga Abraham, fokus kepada 1,800. Setuju ataupun tidak dan bagaimana pelaksanaan yang terbaik. Dan choose your word wisely because we have the only person who pays the people. Be honest, it's okay. So, apa silakan. Secara jujurnya saya rasa 1,800 pun tak cukup. Contoh, saya datang sini pada hari ini naik Grab. Naik Grab pun dah cecah RM40. Dan saya dapat gaji 1,800 contoh. Selepas potong EPF Sokso, dah berapa? 1,600, 1,500. Lepas tu dengan lifestyle-nya, nak pergi makan dekat Western Shop contohnya. Ambil lamb chop, dah RM40. Dulu RM18, naik ke RM25. Sekarang RM40. Lepas tu contoh, ada girlfriend.
ada partner nak beli hadiah lagi. Satu kedua. Oh, satu. Sedangkan ni. So, lepas tu kena pula ada pula harapan daripada ibu bapa di kampung supaya saya hantar duit sedikit untuk menyara keluarga. Lepas tu, kos makanan, kos penginapan, kos pengangkutan contohnya. So, saya rasa bukan saya kata 1,008 tu memang tak cukup langsung ataupun memang kita perlu disiapkan diri. Cuma kita perlu bersifat reality. Should be very realistic. Sebab sekarang ni kos hidup ni cukup naik secara mendadak So if contoh tadi kita cakap bicara pasal keperluan dan kehendaan. Kalau kita nak ikut keperluan pun kadang-kadang tak cukup. It's really not enough. Kalau tanya saya lah secara jujurnya. So saya rasa anak muda perlu bekerja keras lah Selain daripada dapat gaji minima tu, we have to find something called side income dengan izin. Dan saya juga hari ni rasa nak sentuh pasal upskilling dengan reskilling. Tadi cakap pasal keperluan kehendak, sekarang pasal upskilling dengan reskilling. Sebab apa? Kalau kita lihat sekarang ni kita berada dalam era ledakan maklumat yang semakin rancak. Bermaksud, we need to compete. Dengan adanya IR 4.0 dah habis sekarang IR 5.0. So, how you want to adapt? Macam mana kita nak adaptasi dengan situasi tersebut? Contoh, yang bekerja di kilang, yang bekerja di bahagian korporat, mereka perlu wajib untuk upskill diri supaya mereka dapat adapt dengan sekitaran kilang tersebut untuk pastikan dia sustain di kilang tersebut. Bagi macam saudara yang freelance dengan mahasiswi dan juga walaupun jadi employer yang menggaji orang, saudari perlu reskill. Sebab apa? COVID-19 is the best lesson learned. Dulu kita main all manual Kita dah buka kedai, tutup kedai, buat cantik board dengan buat promosi cukup. But bila ada COVID-19 tu mengajar kita supaya reskilling. Contohnya apa? Social media. Walaupun kedai ditutup, tetapi perut masih berbunyi. Maksud kita perlukan duit. Buat apa? Promote melalui social media. It means you reskill yourself supaya you can adapt dengan new things. So I rasa it's really challenging. Bagi saya setuju untuk gaji minima daripada 1,500 dinaik kepada 1,800 pada jangka masa panjang. Tetapi pada jangka masa pendek ini mungkin dalam 1-2 tahun saya tidak setuju untuk naikkan gaji minima. Ini disebabkan dulu gaji minima masa tu 1,200 sebelum Covid. Tetapi masa Covid ini dan selepas Covid dinaikkan jadi 1,500. Apa yang selalu kita fikir kita kena naikkan kos sara, sebab kos sara hidup kita naik, jadi gaji minima kena naik. Yang tu dari perspektif pekerja. Tapi macam mana pula dengan perspektif majikan? Sebab belia pun dalam golongan anak muda pun ramai yang jadi majikan. Jadi kita kena membalance nasib mereka juga. Sebab kalau majikan tak ada, macam mana majikan nak bayar dekat pekerja? Kalau majikan tak dapat rezeki, maksudnya majikan terpaksa dia kena guling tikar, tutup kedai, dan secara tidak langsung dia akan menyebabkan ramai belia yang diklasifikasikan sebagai bekerja ini tak dapat kerja dan mereka akan hilang sumber utama. Tapi PM kata unjuran ekonomi itu sampai 7%. Tak ke mana banyak income untuk diagihkan kepada belia-belia kita? Jadi memang soalan yang agak payah tapi boleh saya cuba jawab juga lah. Unjuran ekonomi sebenarnya memang kita dapat dilihat dari segi makroekonomi dan juga mikroekonomi. Dia akan dari segi GDP dan sebagainya memang ekonomi negara kita dapat berkembang. Tapi sama ada dalam 7% ke 8% ke 10%, yang tu tidak tentu lagi. Sebab kalau dalam bahasa masalih kita kata yang tu cuma fokus. Tetapi apa yang sudah pasti ialah tak kira GDP kita, tak kira ekonomi, unjuran ekonomi 7% ke 8%, tetapi stagflation, iaitu stagnation dengan inflation, bermaksudnya inflasi yang akan kerap, yang akan berlaku. Dan memang telah pun berlaku dari tahun 2019, 20, 21 dan 22. Memang kita boleh nampak kadar inflasi itu naik. Dan lagi jelas apabila berlakunya COVID. Dan bagi saya, jadi kalau kita nak bantu pekerja memang kita kena naikkan gaji minima. Tetapi pada masa sama,
tidak kira kita di sebagai majikan ataupun sebagai kerajaan ataupun sebagai NGO. Kita kena bekerjasama untuk membantu anak muda kita dari perspektif reskilling dengan upskilling supaya mereka dapat mencurahkan bakti yang lebih banyak terhadap majikan, dan apabila majikan ada rezeki banyak, bermakna seperti apa yang orang tua cakap, dalam rezeki kita ada rezeki orang. Dan apabila majikan itu ada rezeki yang besar, mereka bolehlah bagi bonus, boleh naikkan gaji bagi bekerja-bekerja mereka. Dan sekiranya majikan tak naik gaji walaupun dia untung, yang tu kena tengok takdir juga apa yang akan berlaku dekat majikan. Itu sedikit. Saya tak pasti macam mana majikan saya mengambil Abraham tadi. Tapi kita majikan. Okey, Ana, ya. macam mana? Saya bisa kebaik jawapan Abraham bukanlah untuk mengambil hati Ana, tapi Ana punya perspektif sendiri 1,800 dan juga soal Okey, reskilling, upskilling semua. Alright, saya sebagai seorang majikan memang agak berat untuk saya nak terima gaji minimum 1,800 sebab saya company yang baru. Tapi sekiranya gaji minimum perlu dinaikkan sampai 1,800, saya setuju juga sebab saya pun ada adik-adik yang bekerja. Diorang pun memang sangat struggle untuk hidup. Terutama sekali di Kuala Lumpur kan. Sebab sebelum ni gaji minimum 1,200. So bila kita dengar gaji nak dinaikkan kepada 1,500, sebenarnya kita rasa macam tak boleh tau. Tapi bila naik ke 1,500, sebenarnya kita mampu. Tapi betul macam Abraham cakap tadi, perlu perbanyakkan lagi skill pekerja kita. Kita sebagai majikan juga perlu perbanyakkan lagi produk kita, naikkan lagi promotion kita, marketing kita kena kuat lagi untuk tambahkan sales. Sebab kita faham sebenarnya 1,500 tak cukup. Kalau saya sendiri pun nak hidup dengan gaji 1,500, saya tak rasa saya mampu. Dengan ada anak lagi apa semua kan. Tambah lagi anak muda tengah nak cuba hidup, baru cuba nak bina hidup. So 1,500 memang tak cukup, saya faham. Tapi kalau betul lah nak kuat kuasakan gaji minimum 1,800 tu, saya rasa kerajaan perlu kaji company yang mana yang bersesuaian untuk menaikkan gaji minimum 1,800. Janganlah kalau macam company kecil-kecil pun 1,800 sebab memang berat untuk mereka lah. Tapi kalau company besar, sales banyak, saya rasa boleh je 1,800, tak ada masalah. InsyaAllah. Dalam masa yang berbaki, saya boleh peruntukkan 30 saat kepada setiap tetamu kita. Mulakan dengan Haziq dulu. Harapan untuk tahun 2023. Jangan panjang sangat, no? Sikit-sikit. Harapan kepada rakan-rakan di luar sana, yang mana kita boleh usaha, kita usaha. Sebab kita kena ingat, waktu zaman mak ayah kita dulu menampi padi untuk beri makan. So sekarang ni, kita pula kena bersungguh-sungguh balas balik apa yang parent kita buat. InsyaAllah. Oh, pendek betul lah. Aminah, silakan. Saya nak beri pesanan kepada diri saya sendiri dan also student dan belia kat luar sana. Kita adalah satu kelompok yang besar. Tak ada salah kalau kita mencuba secara beramai-ramai untuk kita sama-sama go towards department. So that kita sendiri akan enjoy success tu as a society in a whole. So that's it. Idea belia, ada apa-apa nak diwawarkan kepada kawan-kawan? Berkongsi idea. Kami di ID Belia merupakan satu institut demokrasi dan emansipasi, which is saya boleh pendekkan satu think tank lah, satu think tank movement, dan kami mencari lebih lagi ramai anak muda yang boleh memberi tenaga, yang boleh memberi akal pemikiran supaya kita boleh perjuangkan lebih-lebih banyak dan advokasi lebih-lebih ramai belia untuk kita baiki apa-apa permasalahan yang belia ada di masa sekarang ini. Abraham, silakan sebagai ahli parlimen belia. Bagi saya harapan saya sangat pendek saja. Harapan saya ialah agar semua rakan-rakan sebaya dalam golongan belia ini, mereka akan sedar bahawa kepentingan dan betapa pentingnya mereka berusaha untuk memperoleh mereka yang berhasrat untuk dapat pada masa depan. Dan apa-apa pun kita sudah tahu ekonomi kita tidak dapat pulih kembali dalam jangka masa pendek. Jadi kita sudah tahu external factor dia faktor luaran sudah macam ni. Apa yang saya boleh sarankan kepada anak muda ialah kita tak boleh tukar faktor luaran, tetapi apa yang kita boleh buat ialah kita memperkasakan lagi faktor dalaman kita, memperkasakan skill-skill kita dan usaha kita untuk memperoleh lagi banyak ilmu dan macam mana selok-pelok perniagaan, macam mana selok-pelok nak mencari rezeki yang lagi banyak. Itu saja daripada pengusaha, seorang ibu dan juga influencer dan juga majikan. Influencer, dia lah influencer. Okey, harapan saya sebagai seorang majikan, saya cuma berharap keadaan ekonomi kita pada masa akan datang lebih stabil. Harga barang tak naik terlalu mendadak sebab bila harga barang tak terlalu naik, kita dapat beri lebih juga kepada pekerja-pekerja saya.
Saya di Halwa di Bayaran Ajar memang mengharapkan ekonomi kita stabil supaya saya dapat menaikkan lagi gaji pekerja-pekerja saya. Sebab mereka pun bekerja dengan sangat keras. Kerja diorang dalam bidang F&B bukan mudah. Kerja dalam bidang F&B tak mudah, sangat berat. Saya faham dan saya sebagai seorang majikan pun mengharapkan dapat membayar lebih. Tapi benda itu semua takkan mungkin terjadi kalau kos barang semakin meningkat. Amirah, silakan. Harapan untuk tahun 2023 sebagai mahasiswa. Okey, harapan saya 2023, let's make it short and sweet. Macam saya harap saya lah sebagai mahasiswa sendiri dan rakan-rakan di luar sana, kita jangan terlalu selesa dengan apa yang kita ada sekarang. Kerana sekarang ni kita sentiasa dapat duit daripada parents kita dan kita punya tanggungjawab. Sekarang kita nampak komitmen kita hanya sebagai pelajar. Tapi kita kena sentiasa menghadapi realiti pada masa akan datang. So sentiasa bersedia dan sentiasa berani untuk mempelajari benda baru dan sentiasa itu. Ya. Kita buka dengan tokoh yang tak bingit. Oh, Dia kata dah short and sweet kan? Okay lah. So akhir katanya saya nak kata dekat rakan-rakan luar sana, teruskan belajar, teruskan berusaha dan jangan takut dengan cabaran untuk ke arah pekerjaan tu nanti. Walaupun tak short tapi sweet lah. Kita buka dengan tokoh belia negara, kita tutup dengan tokoh belia negara. Silakan. Bagi anak-anak muda di luar di sana, belia dalam bahasa Arab ash suja bermaksud keberanian. Ya. Impossible is nothing. Ayuh gegarkan Malaysia dan dunia. Ayo kita gegarkan Malaysia dan dunia menempuh cabaran dalam tahun 2023 bukan dari sudut ekonomi semata-mata tapi dalam usaha untuk kita merebut peluang yang lebih baik. Terima kasih kepada semua tetamu kita berkongsi perspektif daripada kedudukan masing-masing. Apapun kita akan bawakan lebih banyak perbincangan dan kupasan seperti ini dalam dialog anak muda saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi.